20 buah rumah lagi yang kita buka lah. Jadi had zakat buat 15. Jadi kita boleh buat lagi lebih kurang 20. Lepas tu saya ada pondok remaja untuk pelajar-pelajar lelaki 18 tahun ke atas. Mereka boleh duduk tempat mereka lebih kurang 50-60 orang. Dan saya pun sudah sedang menyiapkan sebuah surau pula di kawasan itu supaya ada pengajian-pengajian yang kita boleh buat di surau baru ini. Setengah pengajian kita boleh buat di masjid. Itu. Jadi semua sedang dibangunkan lah, insyaAllah. Jadi yang mana minat terhadap nak menyertai, nak membina rumah di kawasan pondok, saya elok telefon saya ya. Ambil nombor telefon saya, mai ke pondok. Korang-korang boleh minum air juga. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama ya. Pak Rehan nak masuk pondok juga ke? Ajak Abang Syarif duduk pondok. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja-sajalah sebelum kita mulakan kuliah ini, yang mana telah masuk dalam link kita ni, saya nak tanya secara ikhlas lah. Kuliah yang kita sedang langsungkan ini, dia tinggi sangat ke ataupun okey dah lah, boleh faham dah lah. Sebab ini kitab ulama besar ni, jadi kita nak turun kepada bawah ni memanglah orang kata mengambil usaha yang sangat banyak lah. Tapi kita kalau boleh nak biar dua pihak seronok. Saya pun baca seronok, yang mendengar seronok. Jadi nak tanya ikhlas, tinggi sangat dah ataupun dah terani alhamdulillah boleh dah? Walaupun dia tinggi Ustaz, cara penyampaian Ustaz tu dah okey lah bagi saya lah. Penyampaian Ustaz tu dah faham. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Yang lain pun saya rasa serupa lah ya. Mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah Ustaz faham. Ya, sebab ini kitab. Ya, kita cuba. Saya pun cuba, dan sebenarnya kitab yang kita sedang baca ni berbanding dengan kitab Imam Al-Ghazali, jurang dia pun jauh. Ya, jurang dia jauh. Kalau sekadar saya baca saja buku ini, seperti tuan-tuan puan-puan baca sendiri, dia boleh faham secara dasar. Tapi yang cantiknya, yang eloknya berusaha untuk membaca kitab Imam Al-Ghazali. Tapi kita mengambil jalan tengah. Dalam kuliah kita angkatkan fakta-fakta lebih sikit daripada kitab yang kita baca. Maknanya kita gunakan kitab ini dengan huraian-huraian, syarahan-syarahan lebih sedikit. Tapi tidaklah sampai kepada penerangan yang panjang lebar di dalam kitab asalnya, iaitu Minhajul Abidin. Baik, saya tengok masa pun dah sampai, tetapi kena tunggu sekejap, dalam 2-3 minit Cikgu Ishak, kerana link untuk siaran terus ini tergendala sekejap. Jadi sedang diusahakan ini sekejap lagi ya. Minta tunggu sekejap lagi. Ni tu pasal duduk situ. Boleh. Dah. Tadi kata okey dah. Baik. Cikgu Ishak, boleh kita mula? Boleh kita mula? Alhamdulillah. Sila. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa barik wa sallim taslima ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa ila arwahi ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi imtammin bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika fatuhul 'arifin wanshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan musliman, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Sekali lagi di pagi hari yang penuh keberkatan ini, penghulu segala hari, kita dapat bersama lagi dalam penyampaian ilmu daripada kitab Mutiara Minhajul Abidin. Ya, mudah-mudahan majlis kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab ini pada muka surat 55. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Berkata penyusun kitab ini, hafizahullahu ta'ala, halangan ketiga, syaitan. Tuan-tuan masih ingat huraian yang telah kita berikan, tetapi elok kita ulangkan sekali lagi. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jalan ibadat, jalan yang kita lakukan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak cabarannya. Sehingga ibadat kita ini diterima oleh Allah. Banyak halangan-halangannya. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 7 halangan-halangan yang terpaksa kita tempuh. Dan wajib kita tempuh kalau kita nak sampai kepada penerimaan dan redha Allah bagi ibadat-ibadat kita ini. Maka 7 halangan itu, pertamanya saya sebutkan sekali lagi, yaitu halangan ilmu dan ma'rifah. Maknanya kita akan, apabila kita nak buat ibadat, ya, halangan pertama yang kita tempuh, kita mesti menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang fardu ain yang lebih utama, kemudian masuk kepada fardu kifayah. Kalau kita tidak ada ilmu, maka tergendala perjalanan kita. Bagaimanakah
kita nak buat amal kalau kita tidak kenal Allah? Bagaimana kita nak beramal kalau kita tidak mengetahui cara-cara beribadat kepada Allah? Bagaimana kita nak beramal kepada Allah kalau hati kita tidak bersih, tidak ikhlas dalam ibadat kita? Sudah tentulah terhalang semua ini. Maka kita kena menuntut ilmu yang diperwajibkan. Maka alhamdulillah apabila kita selesai sudah melalui bukit yang pertama, banjaran yang pertama, yakni banjaran ilmu, maka kita berdepan pula apabila nak buat ibadat, iaitu kita nampak diri kita dalam keadaan dosa. Maka ketika itu kita wajib bertaubat. Maka banjaran yang menghalang kita yang kedua ialah banjaran taubat, penghalang taubat. Maka jalan keluarnya iaitu bertaubatlah kepada Allah, kerana kita sedar bahawa kita ini banyak dosa-dosanya. Jadi kalau kita dalam berdosa, Allah tak terima ibadat kita, kerana Allah Ta'ala hanya terima ibadat daripada orang yang bertakwa. Orang fasik Allah tak mau terima. Maka ketika itu kita bertaubat. Apabila kita bertaubat dengan taubat nasuha, kita lepaslah daripada banjaran yang menghalang yang kedua, yakni banjaran taubat, aqabatut taubah. Masuk kepada banjaran yang ketiga. Baik, sekarang kita sedang melalui halangan yang ketiga, iaitu banjaran yang ketiga. Di dalam banjaran yang menghalang ketiga ini ada 4 bukit dalamnya. Ingat, ada 4 bukit dalamnya. Keempat-empat ni kita kena lepas, baru kita dapat lepas banjaran ini. Mana dia bukit itu? Pertama, dia panggil penghalang dunia. Yang pertama, ad-dunia. Maka macam mana kita nak lepas daripada bukit dunia? Hendaklah kita bersifat dengan zuhud, yakni berpada-pada, yakni tinggalkan cinta kepada dunia. Maka mudah-mudahan kita mendapat kerehatan pada badan dan kerehatan kepada hati untuk ibadat kepada Allah. Maka kita dah lepas dah satu bukit. Baik, bukit yang kedua, di dalam banjaran halangan yang ketiga ini, iaitulah yang sedang kita nak tempuh hari ini, ataupun yang kita sudah tempuh, tapi nak cerita pada hari ini, dia panggil halangan syaitan. Baik, sebelum masuk tentang syaitan ni, eloklah kita cerita apakah syaitan, seperti mana saya cerita sedikit baru-baru ini. Kita ambil masa sedikit. Baik, secara umumnya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 makhluk yang disebutkan oleh Allah dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang memiliki asal usul kejadian ataupun asal usul ciptaan yang berbeza. Pertamanya iaitu malaikat. Malaikat diciptakan daripada nur, cahaya. Yang kedua jin yang diciptakan daripada api. Ada yang kata diciptakan daripada nyalaan api ataupun pucuk api yang panas. Yang ketiga iaitu makhluk manusia yang diciptakan daripada tanah. Jadi manusia diciptakan setelah Allah mencipta terlebih dahulu malaikat dan jin. Jadi sekarang kita nak tumpukan penerangan kita dulu kepada jin. Sebab jin ini juga merupakan makhluk yang ditaklif oleh Allah dengan hukum syarak. Mereka pun kena mengabdikan diri kepada Allah. Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Maka jin ini ada 2 jenis. Satu jin yang beriman, satu jin yang kufur. Maka jin yang beriman, mereka patuh segala diri mereka kepada undang-undang Allah. Manakala jin kufur ini, mereka ingkar kepada Allah. Maka jin yang ingkar inilah
lahirnya iblis dan syaitan. Ini. Jadi iblis daripada jin. Ya, daripada jin mana? Jin yang ingkar, jin yang kufur. Syaitan pula, syaitan juga daripada jin yang ingkar, termasuklah sebahagiannya daripada manusia yang ingkar kepada Allah. Jadi syaitan dia lebih sikit, ya. Dia bukan daripada jin saja, dia daripada manusia yang ingkar juga. Sebab Allah sebut, ya, di dalam surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nampak? Jadi itu menunjukkan bahawa syaitan ini daripada jin dan juga manusia. Baik, nanti kita huraikan. Dalam Al-Quran juga Allah sebut, ya, di dalam surah Al-An'am ayat 112. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhuhum ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura. Maksudnya, dan demikianlah kami, yakni Allah, jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuhnya, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Sebahagian daripada mereka membisik-bisikkan yang lain dengan kata-kata manis yang untuk memperdayakan. Jadi kita tahulah bahawa ciptaan Allah ini, ya, syaitan daripada siapa? Daripada jin, daripada manusia, di mana sebahagian mereka ini membisikkan kepada yang lain-lainnya dengan kata-kata yang manis untuk memperdayakan. Jadi cukup takat tu saya cerita asal usul jin ini, dan sahlah jin yang menjadi syaitan ini, begitu juga manusia yang menjadi syaitan, perangainya perangai syaitan, mereka menghalang manusia ini, ya. Jadi mengikut ulama-ulama, ya, kalau syaitan menghalang manusia dengan tiupan, bisikan, lintasan-lintasan pada batin, yakni pada hati, menimbulkan keraguan dan menimbulkan keadaan yang bolak-balik pada hatinya. Itu kerja daripada syaitan. Tetapi kalau dogaan daripada manusia, dia datang dengan cara fizikal, dia datang dengan berdepan, yakni mengajak, memujuk, menarik dan sebagainya. Kedua-duanya yaitu manusia yang ingkar kepada Allah dan jin-jin yang ingkar ini menjadi penghalang, yang menjadi syaitan yang menggoda manusia ini. Summa qala, kemudian berkatalah pengarang kitab kita, hendaklah kamu memerangi syaitan. Jadi bila kata hendaklah di sini, wajiblah. Karena pekerjaan ini mesti kita lakukan. Kalau kita tak lakukan, kita tak perangi betul-betul, kita tertewas. Bila kita tertewas, ibadat kita rosak. Sebab itu kita kata wajiblah. Agama kita pun memperwajibkan kita. Siapa yang buat pekerjaan memerangi syaitan, sudah tentulah dia melaksanakan ibadatnya
dan dia diberi pahala. Siapa yang meninggalkan memerangi syaitan sehingga dia tewas kepada syaitan, maka sudah tentulah dia duduk di dalam keadaan berdosa. Sebab itu kita sebutkan, wajiblah kamu, wahai orang-orang mukallaf, laki-laki dan perempuan, memerangi syaitan, kerana ia syaitan juga merupakan halangan ataupun kita kata banjaran bukit yang menghalangmu pada jalan ibadat. Baik. Apa sebenarnya ibadat ni? Kita duk sebut panjang dah ni, jalan ibadat, jalan penuh liku-liku. Kita manusia dan jin dijadikan ialah kerana untuk beribadat kepada Allah. Allah sebut pula dalam Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan kamu jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Apa makna beribadat ini? Ya, apa makna beribadat ini? Jadi kalau dari segi bahasa, ibadat ini adalah daripada abada, yakni abada ya'budu, yakni perkataan Arab. Jadi apa makna ibadat itu dari segi bahasa kalau kita terjemah ke bahasa Melayu? Kata ulama-ulama kita, maksud ibadat itu dari segi bahasa iaitu tunduk, patuh, tunduk dan patuh kepada Allah, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Itu dengan bahasa yang mudah. Tetapi kalau kita ambil makna ibadat dari segi istilah syarak, dari segi istilah agama, jadi disebutkan bahawa ibadat itu iaitu semua perkataan, semua perbuatan, sama ada yang zahir maupun yang batin, yang disukai dan diredai oleh Allah, disebutkan ia sebagai ibadat. Jadi apa saja, perkataankah, perbuatan kitakah, sama ada zahir ataupun dalam hati kita, yang disukai dan diterima oleh Allah ataupun diredai oleh Allah, maka itu ialah ibadat. Secara umumnya kita boleh kata ibadat ini adalah pengabdian diri, ubudiyah, ya, penghambaan diri, pengabdian diri seorang hamba secara berterusan kepada Allah. Itu ialah secara umum ibadat. Jadi bila sebut pengabdian diri seorang hamba secara berterusan, bukan sat buat, sat tak buat, ya, berterusan buat istiqamah kepada Allah, maksud pengabdian ini pertama, dia mengikut peraturan-peraturan Allah dan Rasul, mengikut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Yang ketiga, secara istiqamah, buat terus-menerus sampai mati. Yang keempat, dengan ada niat yang ikhlas. Maka ini semua termasuk ibadat-ibadat yang kita sebutkan. Jadi jalan ibadat ini payah. Jalan ibadat ini berliku-liku. Maka ya, jalan ibadat ini banyak penghalangnya. Sebab apa? Sebab jalan ini jalan Allah. Maka musuh-musuh Allah akan cari jalan untuk menghalangnya. Maka penghalang itu, musuh-musuh Allah itu adalah daripada syaitan, yakni jin dan manusia yang engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada dua sebab di mana kamu perlu memeranginya. Ada dua sebab kita perlu memerangi syaitan. Apakah sebab yang kita wajib memerangi syaitan? Pertama, syaitan itu sendiri ialah musuhmu. Ingat, syaitan ini adalah musuh kita. Yang nyata, yang jelas, Allah sebut banyak tempat di dalam Al-Quran bahawa ya syaitan ini musuh kita yang nyata, yang nanti kita baca antara apa dia panggil, antara ayat-ayat Al-Quran.
Malah syaitan ini menyesatkan hamba-hamba Allah. Maka tidak ada maslahah, tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan daripada syaitan, kerana dia hanya ingin membinasakanmu, ingin membinasakan kita. Ingat bagaimana cara syaitan ini bertindak membinasakan hamba-hamba Allah. Matlamat yang besar sekali tujuannya, yaitu merosakkan akidah kita. Ya, merosakkan, membawa cita-citanya nak bawa manusia kepada kufur bersama-sama dengan syaitan itu yang sudah dilaknat oleh Allah. Ini cita-cita besar, mau membinasakan kita. Jadi bila kita tahu bahawa syaitan ini musuh kita yang nyata, dan kita nampak tidak ada harapan lah kita nak buat perdamaian dengan syaitan ni. Tak boleh nak buat, orang kata, cari jalan nak berdamai dengan dia. Sebab dia ni musuh yang nak membinasakan kita. Ya, macam mana pun matlamat dia nak merosakkan kita. Yang kedua, yang seterusnya, dia tak akan puas hati, melainkan kita terus dibinasakan dia. Lagi tak dapat binasakan kita, dia akan bekerja sampai akhir hayat kita. Sebab itulah syaitan ini wajib kita memeranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam. Ya, alam. Alam ahad. Ya, di situ alam ni orang mengaji tajwid, mim mati itu ya dia panggil apa? Izhar syafawi. Ahad itu qalqalahnya, ilaikum izhar syafawi. Ya mat asli, bani ini apa? Mat apa ni? Mat wajib mumpasil. Ya, baca dengan 4 dengan 5 harakat. Ya, jadi jelaslah ya. Jadi Adama Allah, itu nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Ta'budu syaitan, berhenti isu dengan mat arif li sukun. Ini pelajar-pelajar kita ni banyak alim-alim tajwid ni ya, banyak mengaji tajwid ya, minan alhamdulillah. Innahu wajibal gunnah, innahu maksilah silah apa ni? Qasirah ya, baca dengan 2 rakaat. 2 rakaat pula dah, dengan dua harakat. Lakum ini apa dia? Ini yaitu lakum izhar syafawi. Aduwwum mubin. Tanwin bertemu dengan mim mati. Ya, itu dipanggilkan idgham ma'al gunnah. Ya, idgham ma'al gunnah dengan 2 harakat. Mubin yaitu mat arif li sukun, boleh dibaca dengan 2, boleh dibaca dengan 4, boleh dibaca dengan 6 harakat. Wallahu alam. Maksudnya, bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Awak suara lipat balik pula lah. Siapa yang tak dengar dekat Facebook komplek dekat. Ya, ingat sekali lagi, siapa yang tak dapat masuk dalam link kita ini, buka Facebook Kompleks Pendidikan Islam Darul Hidayah. Ada siaran langsung sekarang ini. Sesungguhnya ia syaitan, musuh yang nyata terhadap kamu. Ini bukti menunjukkan syaitan ni musuh yang nyata. Ada di dalam ayat Quran yang lain pun Allah sebutkan,
Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Berhenti dengan mat iwad. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, maka jadikan dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Ini peringatan daripada Allah. Surah Fatir ayat 6 menunjukkan bahawa syaitan ini musuh yang nyata yang mesti kita lawan dan mesti kita dijauhi tipu dayanya. Baik. Sebab yang kedua, mengapa wajib kita memerangi syaitan? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tabiat syaitan itu sentiasa berusaha untuk memusuhimu siang dan malam dengan segala tipu daya. Maknanya diciptakan Allah, dijadikan Allah. Tabiat syaitan itu sentiasa berusaha untuk memusuhi kita siang dan malam dengan segala tipu daya. Nanti kita akan masuk dalam bagaimanakah tipu daya syaitan. Kita akan pelajari bentar lagi. Sebenarnya belajar dengan tipu daya syaitan ini jadi wajib pula ke atas kita. Banyak orang tewas kepada tipu syaitan apabila tidak mengenali syaitan dan tidak mengetahui tipu dayanya dan kesan-kesannya. Maka apabila tewas, maka rosak agamanya. Untuk menjaga agama seorang, dia mestilah mengelak daripada tipu daya syaitan. Bagaimana? Belajarlah seperti kita sedang belajar ini. Insya Allah kita dapat kekuatan. Sedang kamu pula, kata Imam Ghazali, sering lalai daripadanya. Kita ni selalu lalai daripada syaitan. Ya, nampak? Kemudian tabiat syaitan berusaha sedaya upaya siang dan malam dengan segala tipunya. Kita lalai boleh kepada dia. Kata seorang ulama Yahya bin Mu'adz Ar-Radhi rahimahullahu ta'ala. Apa katanya? Syaitan itu bukan ada kerja-kerja berfaedah, dia kata. Ya, sedangkan kita pula sibuk dengan banyak kerja. Ini peluang syaitan lah. Dia tak ada kerja. Dia duk tengok bila kita sibuk dengan urusan-urusan kita, kadang-kadang kita lalai dalam urusan kita, dia mencari helah untuk masuk. Kemudian katanya lagi, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Radhi rahimahullahu ta'ala. Syaitan itu melihat anda, sedangkan anda tidak melihatnya. Kita tak nampak syaitan. Dia duduk kiri kanan kita, depan belakang kiri kanan. Ya, tapi ya, syaitan nampak kita. Anda melupainya, sedangkan dia tak pernah lupa anda. Allahu Akbar. Kita lupa syaitan ni. Tak ingat duk keliling kita, duk jadi menghampiri dan nak memusnahkan kita. Ya, kita pula lupa dia. Dia tak lupa kita. Sedangkan nafsu kita, nafsu anda menyukainya dan membantunya menentang anda. Allahu Akbar. Nafsu amarah bisu yang ada dalam diri kita ni pula suka dekat dia. Nampak? Hawa nafsu kita suka jenis apa yang dia liurkan, apa yang dia tarik-tarik, apa dia lintas-lintas. Nafsu amarah bisu kita nak pula kat dia. Maka sebab itulah kita mesti melawan sungguh-sungguh syaitan ini sambil kita jangan lupa minta perlindungan Allah. Itu penting. Baik. Sambung. Ia sentiasa ingin menjauhmu daripada Allah. Sesuailah nama syaitan itu. Yakni yang hendak menjauhkan. Maka dia memanglah ingin menjauhkanmu daripada Allah. Apa saja yang dilakukannya semuanya berunsur tipu daya yang sedang bertujuan menjauhkan dirimu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah melalui ibadat. Cuba tengok. Kalau kita ahli ibadat, dia akan cari jalan dengan tipu daya dia
macam mana nak merosakkan ibadat kita. Sebelum ibadat, semasa ibadat, selepas ibadat, dia akan cari jalan. Maka sebab itu kita wajib berwaspada. Sebab syaitan ini terhadap orang ramai, terhadap orang lain adalah musuh umumnya, kata Imam Ghazali. Tetapi terhadap orang yang rajin beribadat dan menuntut ilmu macam kita, dia musuh yang khusus bagi kita. Na'udzubillah. Maknanya dia buatkan kita sebagai musuh khususnya. Sebab orang menuntut ilmu adalah menjadi ketakutan kepada syaitan. Orang yang buat ibadat menjadi musuh khusus bagi syaitan. Sebarang usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertembungan kepadanya. Kalau kita usaha nak tumpu kepada Allah, duk ingat Allah, duk memperelokkan ibadat, semakin mengaji, semakin rajin, maka kita bertembung dengan dialah. Memang bertembung dengan syaitan ini, ya. Sebab apa? Sebab kata Imam Al-Ghazali dan setengah-setengah ulama, godaan syaitan ni, hak mula-mula sekali godaan syaitan ni, dia berusaha untuk mengkafirkan manusia. Ini godaan yang awal-awal sekali. Cita-cita utama dia nak mengkafirkan manusia dan nak mensuruhkan manusia mensyirikkan Allah. Ini kena ingat. Ini keutamaan dia. Ya, nak mengkafirkan manusia, nak mengusahakan supaya manusia ni mensyirikkan Allah. Masuklah mensyirikkan Allah, bertuhankan kepada hawa nafsu dia. Nampak? Yang kedua, kalau dia tak berjaya yang ini, dia akan usaha yang kedua. Mana yang kedua? Berusaha untuk menjadikan manusia itu suka menciptakan perkara-perkara bid'ah yang tak ada dalam hal-hal agama, ya, diciptakan, ya. Jadi maka itu melakukan bid'ah, cipta bid'ah, buat bid'ah. Sedangkan bid'ah ini dosa yang besar di bawah dosa syirik saja. Jadi kita kena hati-hati. Ini tarikan syaitan, ya. Kalau dia tak dapat berjaya, ya, melakukan yang kedua ini, dia usaha yang ketiga pula. Apa dia yang ketiga? Mendorong manusia buat maksiat dan dosa besar dan ingkarkan Allah. Ini memanglah dia punya berjaya banyak di sini nih. Yang ketiga ini, ya, kita kena tengok dia secara ikhlas dan kita renungkan benda yang di depan mata kita. Kemudian kalau dia tak boleh nak masuk jarum mendorong manusia buat maksiat, dia masuk kepada usaha keempat. Apa dia? Mendorong manusia untuk buat dosa-dosa kecil dan memandangkan dosa-dosa kecil tu benda remeh-temeh, benda kecil-kecil. Oh, hebat syaitan ni. Hebat syaitan ni. Ya? Kemudian kalau dia tak berjaya, sebab apa? Oh, hamba Allah ni hebat, ya, dengan ilmunya, dengan pertolongan Allahnya, dengan zikirnya, ya, maka dia usaha jalan kelima. Mana dia tipu daya dia kelima? Dia sibukkan manusia dengan perkara-perkara yang harus sehingga mereka leka dengannya. Dia bukan buat maksiat. Dia suruh kita buat benda-benda yang harus. Kemudian kita leka. Apa benda-benda yang harus? Pergi jalan, pergi berkelah, ya. Lagi banyaklah benda-benda yang harus, bukan berdosa, tapi dia kata pergilah, tapi akhirnya kita leka di sana. Kadang-kadang nak ibadat pun tak boleh. Ini pandai dia. Sebab apa? Dia nak suruh kita buat maksiat, kita tak mau, dan kita berjaya. Dia mendorong kita kepada sibuk kepada benda-benda yang harus, dan kita lalainya pada masa itu. Bila dia lalai, dia cucuk jarum lah. Ya. Jadi kena ingat,
syaitan ini bukan daripada jin yang engkar saja, tapi manusia yang engkar juga. Menarik kita. Baik. Yang keenam. Kalau ustaz nak menyebokkan pada harus tak boleh, dia sibuk. Ya, dia menyebokkan manusia yang akhirnya dia masuk jarum, dia menyebokkan manusia buat yang kurang utama daripada yang lebih utama. Ni pandai ni. Dia menyebokkan yang kurang utama daripada lebih utama. Nampak? Dia tengok kita ni kuat amal, ya. Dia pun gosoklah, elok sangatlah tu, duk rajin solat sunat tu, buat banyak sikit, buat banyak. Dia tak peringat kita apa? Sebab kita ni ada benda-benda yang wajib qada. Contohnya, ya, kita kata puasa sunat. Rajin kadang-kadang puasa sunat. Bagus sangatlah. Tapi yang afdal kepada kita apa? Ganti puasa Ramadan. Hatu dilengah-lengahnya. Syaitan. Ya, kadang-kadang apa? Kita duk mengaji elok dah. Duk mengaji. Macam kita mengaji yang fardu ain duk elok dah. Mai pula ada ajakkan lintasan nak pergi mengaji tang lain lah tinggi sikit ni. Tang ni ustaz pun bukanlah kenal tera mana sangat tu. Dia mula main lah tu. Syaitan ni jahat. Padahal yang kita duk mengaji ni benda yang fardu ain yang perlu kita tumpukan dulu baru boleh pergi tempat lain. Kadang-kadang dia mai pula kat kita duk pondok-pondok. Dia kata duk mengaji berapa lama-lama sangat. Balik pergi jadi tok guru lah. Sebab kalau banding tok guru dengan mengaji lama-lama ni, tok guru lah lebih baiknya. Dia mai kipai. Hang dah memang layak dah. Kadang-kadang mengaji pun tak dan habis lagi. Jadi macam-macam lah ya. Bukanlah kita kata tak boleh jadi tok guru tu. Kadang-kadang takut hak yang asas-asas pun mengaji tak dan habis lagi. Dia mai dia kipas tu. Pasal apa? Dia suruh buat yang kurang afdal daripada afdalnya. Ini kena ingatlah, kerja siapa ni? Kerja syaitan. Jadi tak apa. Satgi kita akan jumpa macam mana bila terlintas satu perkara kita nak buat macam mana. Ni balik kepada hati kita insya-Allah. Baik. Sebarang usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertembungan kepadanya kepada syaitan. Lalu pastilah syaitan akan menghadapinya dengan permusuhan dan tipu daya sehingga akhirnya hamba itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung daripada Allah, daripada kerja syaitan ini. Ya. Baik, kita sambung lagi. Jalan memerangi syaitan. Nampak? Kita dah tahu syaitan ni ada tipu daya. Maka dengan apakah kita nak memerangi dan nak mengalah dan nak menolak ajakan syaitan ni? Baik. Maka di dalam kitab ni, kitab mana biasanya benda ilmu ni duduk dalam kitab tasawuf. Sebab tu ya, kitab tasawuf yang nak menjaga agama dan warak, yakni memelihara agama kita ni, jadi wajib kat kita. Jangan pula dengar ilmu tasawuf, jangan duk pergi mengaji ilmu tasawuf. Saat ni sesat. Ini kadang-kadang dia mai timbul ini. Siapa yang bagi timbul ini? Syaitan. Sebab dia nak bagi kita tak lengkap agama. Agama kita lengkap dengan 3 perkara. Pertamanya iman, kena ingat. Yang keduanya Islam, yang ketiganya ihsan. Apa tu ihsan? Ini hati. Ini soal ikhlas. Ini soal membaikkan hati dengan Allah, dengan Rasul. Kalau tak sempurna ihsan, maka tak sempurnalah agama seorang. Mai mana ilmu ihsan ni? Ilmu ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang fardu ain, yang kita wajib mengaji. Ya, ada juga ilmu tasawuf yang fardu kifayah, yang sunat-sunat, yang mendalam-mendalam. Ya, jadi kita ambil dulu, selesai dulu
iaitu kewajipan kita mempelajari ilmu yang fardu ain, termasuklah ilmu tasawuf. Para ulama tasawuf menyenaraikan dua jalan, dua cara untuk memerangi syaitan. Yaitu yang pertamanya. Yang pertama, jalan memerangi syaitan, meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, syaitan ni siapa cipta dia? Siapa pelihara dia? Siapa kawal dia? Allah. Minta tolong kepada Tuhan dia. Sebab apa? Dia ni payah kita nak lawan kalau betul-betul berdepan dengan dia. Melainkan Allah mengizinkan, Allah menerima usaha kita, menolong kita. Jadi, jangan lupa minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana syaitan merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan ni tak memberi kesan. Yang dia boleh beri kesan apa dia? Bisikan-bisikan, tipu daya, ragu-ragu, kekeliruan, lintasan hati. Tetapi yang jatuh jadi itu perbuatan Allah. Pasal apa? Pasal kita setuju dengan jalan dia. Itu. Syaitan ni, dia cari jalan. Jadi, tapi dia boleh memberi bekas. Tidak memberi bekas. Melainkan yang memberi bekas, ingat, perbuatan Allah sahaja. Lain pada perbuatan lain, semua tak memberi bekas. Kalau Allah tak izinkan, ya, Allah nak kepada memberi kemenangan kepada kita kerana kita ikhlas, kita betul-betul merendah diri, kita betul-betul buat kebajikan, kita minta kepada Allah, kita bertuhan saja kepada Allah, kita mengharapkan Allah, maka insya-Allah Allah tolong kita. Dengan syaitan ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Hatu kita kena ingat bahawa dia yang Allah cipta. Ya, tu Allah uji kita. Maka kita haruslah meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapinya, untuk mengusirnya, untuk menjauhkan, untuk elak tipu dayanya. Jadi pertama, minta perlindungan dengan Allah. Ini sesuailah dengan perintah Allah di dalam Quran kepada kita. Ya, seperti mana kita ambil contoh yang mudah lah. Ya, contoh yang dekat dengan kita, yang selalu kita baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang memelihara manusia. Ya, Allah suruh Nabi Muhammad SAW bagi tahu kita, Tuhan kita Allah itu memelihara kita semua ni. Nampak? Lepas tu Malikin, apa dia? Yang kedua apa dia? Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas, Malik. Penguasa, raja bagi manusia. Menguasai manusia. Kalau kita baca Al-Quran dengan kaedah ma itu dengan tidak huruf mat, baca dengan satu harakat. Malikin nas, dia jadi maknanya Malikin nas, mim tu jadi raja. Kalau kita bacakan dengan kaedah dua harakat, ya, Malikin nas, yakni yang kita baca dengan Malikin nas, yang bukan menguasai, yang empunya manusia itu. Allah ni empunya kita. Ini soal tauhid ini. Ini soal pengabdian betul-betul ni. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah bagi tahu kita bahawa Allah itu memelihara kita. Yang kedua, Allah itu raja kita, penguasa kita, ataupun empunya diri kita. Ini soal keimanan ini.
apa pun nak minta tolong, iman mesti betul dulu. Iman mesti kuat dulu. Yang ketiga, ilahin nas. Kalaulah Allah tu Tuhan kita memelihara kita, kalaulah Allah itu Raja yang menguasai dan empunya kita, maka dialah seorang patut jadi Tuhan. Ilahin nas. Tak ada lagi yang layak jadi Tuhan. Dialah ilahin nas. Ini ialah soal akidah. Nak minta apa pun ke Allah, akidah mesti jelas. Pergantungan ke Allah mesti jelas. Mesti kenal dulu Allah. Betul tak? Barulah jumpa dengan ayat min syarril waswasil khannas. Tu. Jadi maknanya min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan-bisikan yang diintai-intai, kita katalah. Ni nampak. Jadi pasal apa? Dia mai daripada intaian dan bisikan-bisikan yang jahat ini. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, mana kejahatan tu, bisikan kejahatan tu ke dalam diri manusia. Sudur, dada. Apa sebab sudur dada? Sebab dalam ni ada hati. Bila kata hati ni, siapa yang kacau hati ni? Syaitan lah. Benar dalam, benar hati. Ya, ni kita kena ingat balik. Dalam hadis Nabi SAW, apabila manusia itu Allah ciptakan, Nabi sebut ya bahawa setiap daripada anak-anak Adam itu, apabila Allah ciptakan baginya, maka diutuskan oleh Allah satu malaikat pada hati dia, pada hati anak Adam. Tapi kena ingat, bila diutuskan malaikat di situ, pastilah syaitan pun dia main berebut duk tentu. Sebab syaitan tak akan redha manusia ini mudah untuk menjalani kepada jalan Tuhan. Dia main duduk sama. Sebab itu timbul cerita di hati kita ni ada dua makhluk yang duduk. Satu namanya malaikat, iaitu malaikat mulhim. Satu lagi syaitan. Nama syaitan itu apa dia? Syaitan waswasu. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi syaitan yang malaikat mulhim tadi kerjanya apa? Melintas-lintaskan ilham yang baik-baik untuk anak Adam tu. Buat kerja yang elok-elok. Ingat yang elok-elok. Tetapi syaitan pun dia berebut duk tentu juga. Dia buat apa? Dia melintas yang jahat-jahat. Dia melintaskan yang ragu-ragu. Kadang-kadang hati dah tetap dah atas satu perkara keelokan. Dia pula duk kipas bagi ragu-ragu. Tak jadi pi lagi lah. Nak tangguh lagi lah. Itu kerja dia siapa? Syaitan waswasu yang ada di pada anak Adam itu. Jadi kata Nabi SAW, saya ringkaskan ya. Pada setiap anak Adam, Allah sertakan satu malaikat di hatinya. Syaitan pun menyertainya. Malaikat ajak kebajikan, syaitan ajak kejahatan. Baik. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, lisyaitani lammatun bibni adama walil malaki lammatun. Apa maknanya? Lebih kurang. Syaitan mempunyai tempat turun, yakni tempat singgah pada diri anak Adam. Dalam hal ni ulama kata singgah di mana? Di hati tadi. Dan malaikat juga mempunyai tempat turun dan tempat singgahnya. Dua-dua tempat singgah. Sebab itu kata Imam Ghazali, hati kita merupakan medan peperangan antara malaikat dengan tentera-tentera syaitan. Apabila diri kita, nafsu kita sendiri suka kepada seruan malaikat, kalahlah tentera syaitan. Tetapi kalau nafsu kita sendiri
suka kepada seruan kejahatan, suka kepada seruan hak tak berapa elok, menanglah tentera syaitan. Maka hati ini medan peperangan. Ingat ya. Jadi biarlah hati kita jaga. Nanti insya-Allah halangan yang seterusnya apa? Bukit hawa nafsu. Nanti kita bicara bab hawa nafsu kita pula di situ. Insya-Allah. Ya, saya suka membawa perkara-perkara ini kerana saya dah melalui membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali ni di pondok-pondok dahulu, balik mai Kedah pun cari ulama-ulama, baca-baca lagi. Dan saya telah menyampaikan kitab Imam Al-Ghazali ni lebih-lebih lagi Minhajul Abidin pada banyak-banyak tempat sudahlah, termasuk di pondok ini. Jadi saya dapati sangat-sangatlah terkesan pada hati saya, dan saya nak ajak kita semua, ya, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya, kita kongsi sama. Karena dia menyentuh perasaan kita. Ya, baik. Jadi apa yang pertama saya kata tadi, kita minta perlindungan Allah. Ya, sebab apa? Allah pun suruh kita minta perlindungan dia. Ya, tetapi ingat, nak minta perlindungan Allah ni, kita kena kuatkan apa? Akidah kita. Pergantungan dengan Allah, ya. Kita ingat, ya, ada lagi dia punya dalil yang kita nak tunjuk di sini, yakni satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? La ilaha illallah husni faman daqala husni amina min azabi au qamaqal. Maksudnya, la ilaha illallah itu bentengku. Barang siapa yang masuk di dalam bentengku, maka dia dapat menjauhi daripada azabku. Macam mana nak masuk benteng ni? Benteng la ilaha illallah ni. Kena ingat. Ya. Satu, kena faham dulu dengan makna la ilaha illallah ni. Sebab itu di antara, kalau siapa yang mengaji kitab-kitab ilmu tauhid yang kecil-kecil lah, ya, yang kita biasa mengaji lah. Contoh dia kitab Faridah. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Karangan daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Ya, kata Syekh Ahmad dalam kitabnya itu, ya, makna mengenal Allah itu dua perkara. Kita nak kenal Allah betul-betul, nak kenal Allah, pertama kenal hukum sifat Allah. Kenal hukum yang sifat Allah, kenal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah, sifat yang harus bagi Allah yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita daripada dalil Al-Quran dan hadis. Pertama lagi, kena kenal sifat-sifat Allah. Yang kedua, kena kenal hukum ketuhanan. Macam mana nak kenal ke hukum ketuhanan? Nak tahu bahawa tak ada yang layak jadi Tuhan melainkan Allah, maka kena kenal makna kalimah la ilaha illallah. Kenal dengan sebenar kenal. Maka orang yang betul-betul kenal dengan kalimah Allah sebenar-benar kenal, dia meyakininya, dia sudah duduk di dalam benteng kalimah itu, dia selamat daripada azab Allah. Tu. Jadi mainlah kita masuk sat dekat ilmu tauhid ni. Ya, bukanlah kita nak masuk ruangan guru-guru lain, tetapi kita bila sampai tang ni, kita kena bagi buah dia, kena bagi cara dia. Sebab kita pun duk mengajar lama juga, ya, kitab-kitab kecil ilmu tauhid. Baik, kita kenal. Sebab kalimah la ilaha illallah ini datang dalam bahasa Arab. Ya, la ilaha illallah. Apa makna dalam bahasa Melayu? Selalulah kita ambil arti dia saja. Kita banyak ni kenal dia punya terjemahan.
Padahal kita disuruh oleh Allah kenal maknanya. Bila kenal makna betul-betul, baru kita masuk dalam benteng dia. Yang kita kenal, banyak arti dia, terjemahan. Ya, apa dia terjemahan dia? Tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah banyak orang-orang awam yang mengenalinya. Kemudian kalau kita tanya, tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Jadi di sini kadang-kadang kita tak tahu. Tuhan mana tu yang kata tak ada tu? Yang ada hanya Allah. Hak ni kena mengaji. Ya, kadang-kadang kita pi silap. Pasal apa? Kita berhala tu bukan Tuhan. Kita duk cerita kalau orang tanya kita tiada Tuhan melainkan Allah. Mana yang kata Tuhan yang bukan Tuhan tu melainkan Allah? Kita kata berhala tu bukan Tuhan. Kemudian matahari bukan Tuhan. Pokok kayu bukan Tuhan. Sebenarnya tidak tepat dengan makna yang Allah Ta'ala turun di dalam Al-Quran dengan makna La ilaha illallah. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita kenal. Fa'lam dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Allah sebut Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu. Fa'lam. Datang dengan sirah mufrad di situ. Disukunkan mim. Kata setengah ulama, bila fa'lam disukunkan min itu dia merupakan sirah mufrad, maknanya wajib fardu ain atas orang mukallaf mengetahui setiap orang. Tu dia tak mai dalam sirah. Orang kata jamak, dia tak mai fa'lamu pakat tahu. Tak ada. Ni mesti wajib tahu laki-laki perempuan makna la ilaha illallah ni sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Ya. Jadi fardu ain. Sebab tu kita kena mengaji pula ilmu fardu ain ini. Ya, la ilaha illallah. Jadi kita kena tahu. Bila kata la ilaha, la tu tiada. Ilaha tu, ilaha ni apa dia? Ilahun ma'bud. Maknanya ilaha ni Tuhan yang wajib disembah seperti Allah. Tidak ada. Kenapa ikut tu? Kenapa ikut tu? Jangan duduk kata ilah ni lain pada Allah. Tak. Ilah ni maknanya Tuhan yang serupa dengan Allah tu. Sebab datang dalam kalimah ilah. Ilah ni ilahun ma'bud. Ilahun mawjud. Tuhan yang layak disembah seperti Allah. Tak ada kita kata. Melainkan Allah. Baru betul maknanya tu. Jadi dalam bahasa Melayu kita nak bagi faham nak kata apa? La ilaha illallah. Tak ada. Tak ada tu kena tambah sikit. Tak ada. Sungguh-sungguh tak ada Tuhan. Melainkan yang ada Allah. Boleh faham ya? Tak ada. Tak ada. Sungguh-sungguh tak ada Tuhan yang seperti Allah tu. Melainkan yang ada Allah. Sahabat-sahabat kita yang duduk di Sabah. Yang mengikuti rancangan kita ini. Kalau dia itu daripada orang Bajau. Ya, ingat makna la ilaha illallah. Bagaimana nak terjemah dalam bahasa kamu. Ya, saya ajarkan sedikit. Ya, jadi kalau kita sebut la ilaha illallah. Orang Bajau kata, ya, nyaun Tuhan selain Allah. Betul ya? Tapi kena tambah. Nyaun tiada saja tak boleh. Tiada Tuhan. Nyaun Tuhan tak boleh. Kena tambah. Nyaun yen Tuhan. Begitu. Nyaun yen Tuhan selain Allah. Ini orang Bajau. Kalau orang dusun pun kena jaga ini. Kena kenal betul sebab saya mengajar ini banyak orang silap mengambil makna kalimah la ilaha illallah. Saya nak bagi masa sedikit hal ini. Minta kepada Cikgu Ishak tambah 5-6 minit lagi lah. Ya. Sebab ini nak habiskan ayat ini. Kalau orang dusun, dia kata la ilaha illallah dalam bahasa dia. Dia kata, I saw Tuhan. Tu. Selain Allah. Tu. Ya. Jadi, I saw kena tambah juga. Tak boleh. Tiada Tuhan saja tak boleh. I saw kopio Tuhan. Ingat kopio lah. Ya. I saw kopio
Tuhan ya selain Allah. Tidak ada, sesungguhnya tidak ada ya Tuhan melainkan Allah. Lagi orang mana? Orang sungai. Ya, orang sungai di sana ada yang ikut kita ini. Ajaib pun ada kalau saya tengok dalam gambar ini ya, orang sungai. Orang sungai bahasa dia dengan bahasa Melayu ini kadang-kadang ada yang terbalik. Kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Dia jawab ada Tuhan melainkan Allah. Sebab apa? Dia punya tiada dalam bahasa sungai ada. Bahaya tu. Ada Tuhan melainkan Allah. Tapi dia fahamlah bila sebut kata ada ni maknanya tiada. Jadi bahasa dia kita kena tambah. Kalau kamu kata ada Tuhan sendiang ko Allah, kena tambah. Ada yu mu'addab Tuhan sendiang ko Allah. Ini betul-betul aku mengaji bahasa-bahasa kamu supaya kamu dapat memahami makna betul-betul kalimah tauhid ini. Ya. Jadi maknanya ada yu mu'addab Tuhan sendiang ko Allah. Ketika saya mengislamkan ataupun memberi syahadah kepada orang sungai, lebih-lebih lagi yang tua-tua tidak faham bahasa Melayu, saya kena membaca dalam bahasanya supaya dia lebih faham. Kalau orang murud pun ada bahasa dia. Ya, orang murud kalau kata la ilaha illallah, nando Tuhan selain Allah. Nando itu maknanya tiada. Tapi tak cukup. Kalau tiada macam kita bahasa Melayu tadi, tiada Tuhan. Tiada sama sekali. Jadi orang-orang murud, dia kena berkata begini. Tak boleh gunakan nando. Dia kena gunakan kando. N tukar kepada K. Kando Tuhan Allah ya. Dia terbalik sikit. Kando Tuhan Allah ya. Apa makna? Tidak ada sama sekali Tuhan, Allah saja yang ada. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita paham betul dengan kalimah Allah ini supaya kita mengasahkan Tuhan. Ya, mengasahkan Tuhan. Maknanya kalimah la ilaha, ilaha itu maknanya ilahun ma'bud, ilahun mawjud. Tuhan yang ada, Tuhan yang layak disembah seperti Allah. Tidak ada melainkan yang ada itu Allah. Maka sebab itu kata Nabi SAW, ya siapa yang masuk kepada bentengku, yakni kalimah la ilaha illallah, faham maknanya, pergantungannya kuat. Ya, dia kena ingat bahawa tidak ada Tuhan yang memelihara kita. Tidak ada Tuhan yang melindungi kita. Tidak ada Tuhan yang layak disembahnya, melainkan Allah. Bila dia ada kekuatan itu, insya Allah, Allah berikan kepadanya kemaafan, Allah berikan kepadanya pertolongan, Allah redha dengannya. Itu penting ya. Inilah sebab kita suruh mengaji ilmu tauhid. Kenal sifat Allah, kenal hukum ketuhanan, kenal makna ketuhanan Allah itu. Baik, kita kena cari stesen tak mana kita nak berhenti. Ya, sebab kita tak boleh berhenti rata-rata. Kita tinggal gerek di stesen, berhenti rata-rata, jenuh jalan kaki pula pergi kat gerek kita. Jadi kita kena cari tang stesen kita naik tadi tang mana. Saya pun kena buka saatnya. Cukup dulu. Sekadar satu saja hari ini. Jalan memerangi syaitan ada dua. Satu, minta pertolongan dan perlindungan Allah yang kita huraikan banyak tadi. Kenal dulu Allah. Yakin kepadanya. Pegang kuat-kuat kalimah la ilaha illallah dengan memahaminya. Yang kedua, bersungguh-sungguh melawan bisikannya dan berhati-hati terhadap tipu dayanya. Yang ni tak dan kita baca, kita bawa pergi kepada hari Selasa ini. Jangan tak hadir, jangan tak masuk kerana kita belum selesai lagi. Ya, hal-hal kita nak berdepan dengan syaitan ni. Lepas ni insya-Allah kita akan jumpa pelajari apa makna lintasan hati. Macam mana nak kenal lintasan hati itu elok, lintasan hati itu tak elok.
Nak kenal lintasan tu mai dari Allah macam mana? Nak kenal lintasan mai daripada malaikat macam mana? Nak tahu lintasan itu daripada syaitan macam mana? Nak tahu daripada hawa nafsu sendiri macam mana? Kita tunggulah kuliah yang akan datang. Ya. Maka sebelum kita tutup majlis ni, saya nak minta tuan-tuan semua, puan-puan, secara ikhlas mailah kita baca Fatihah seorang sekali. Kita tujukan kepada Allahyarham Muhammad Rizki bin Abdullah, anak murid saya yang telah kembali ke rahmatullah 3 hari yang lepas. Saya yang syahadahkan Islam dia. Saya bawa dia mai ke pondok saya di Kiulu Tamparuli. Dia mengaji di situ. Dia balik kampung. Kemudian 2-3 hari lepas dia pun kembali. Harap-harap dia boleh tolong kita lah. Dia baru Islam. Dia bersih hati dia. Dia mengaji pula. Dia kenal Ustazah Syarifah, isteri saya, mengajak dia bahasa Melayu supaya dia lancar. Saya mengajak dia bab-bab Iqra' dan juga fardu ain. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dia boleh tarik kita lah masuk syurga. Pasal apa? Dia barulah setahun masuk Islam pun, dia jaga Islam dia, insya-Allah sampai dia mati, mudah-mudahan dia dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz, kepada semua sahabat-sahabat yang puji Alhamdulillah. Ini saya cek tengok link 1 penuh 100, link 2 40 lebih ke 50. Kemudian Facebook yang Ustaz Darul Hidayah pun hampir 20 orang juga lah yang ikuti live. InsyaAllah, Alhamdulillah.